Assalamualaikum. Kau tengah buat apa tu? Aku ada ni duk belik gambar-gambar Kia EV5. Ini kereta yang memang betul akan memasuki pasaran pada hujung tahun ini di China. Nampak sangatlah China ni adalah pasaran EV yang paling penting dunia. Nak lancar kereta pun nak kena lancar di sana. Maklumlah, pasaran EV di China sekarang ni memang tengah didominasi oleh jenama tempatan dan Tesla. Jadi mestilah jenama lain susah hati kerana China ni pasaran yang menjana majoriti pendapatan sesetengah syarikat automotif global. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Reka bentuk luar. Yang paling mengejutkan ialah reka bentuk kereta untuk masuk pasaran ni hampir sama dengan kereta konsep yang dikongsikan pada bulan Mac lalu di salah satu pameran kereta di China. Konsep reka bentuk kali ini digelar Opposites United. Ini dikatakan adalah gabungan ataupun interaksi antara alam semula jadi dan tema-tema yang digunakan dalam konsep seni bina kontemporari. Itu kata apa lah. Aku akui memang reka bentuk ni memang ada banyak gaya kotak-kotak macam bangunan. Bab mana bentuk semula jadi aku tak apa nampak. Mungkin roda tu bulat lah kot Nana. Pendekatan Kia ni agak jelas di luar kotak dan dia menghasilkan muka yang sukar untuk aku nak faham dan hadamkan buat masa ni. Ini kerana ia tidak mengikut sebarang landasan reka bentuk yang pernah aku lihat. Reka bentuk lampu contohnya dan pencahayaan depan nampak lebih macam pencahayaan bangunan dan bukan pencahayaan kereta. Walaupun reka bentuk ni out of the box, tapi masih lagi ada ciri muka Kia dengan Tiger Nose yang dilakar dengan jalur cahaya. Dan secara keseluruhan masih ada roh gaya harimau di muka depan. Kau nampak ke tak? Aku je yang gebang terlebih ni. Anyway, mungkin ciri yang kita boleh kenal sikit ialah ada skid plate depan dan belakang yang menghubungkan reka bentuk ni kepada dunia otomotif. Sisi kereta ni kemas. Yang ni biasalah untuk aerodinamik. Untuk mengelak visual ni menjadi lemah, mereka menghasilkan jalur bahu yang jelas dan sasa ni untuk menghasilkan kekuatan pada kuda-kuda EV5. Terpaksa kita setengah-setengah orang dia tak suka bentuk Tesla tu pasal dia nampak macam terlalu lembut kan. Macam tu juga EQS dengan EQE dia jadi macam kurang menarik kepada setengah orang pasal nampak terlalu lembut, tak cukup kuat, tak cukup sasa. Jadi itulah sebabnya Kia hasilkan shoulder line yang kuat ni. Secara keseluruhan aku suka tengok kereta ni. Walaupun aku tak boleh hadam konsep ni dengan baik kerana kita memang sedang dalam zaman perubahan dan anjakan reka bentuk yang besar macam ni adalah petanda lah padaku tentang kepantasan perkembangan yang sedang berlaku. Untuk kereta ni Kia bakal menawarkan 9 warna biasa dan 1 warna matte. Inilah dia warna-warna yang akan ditawarkan. Stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Kalau reka bentuk luar memang iras sangat reka bentuk konsep, mereka tak begitu bebas dengan ruang dalaman. Walaupun dia cuba mengekalkan konsep iaitu paparan skrin berkembar, yang lain-lain tu taklah begitu ranggi dan dia tak boleh nak menghasilkan gaya ultra minimalis seperti yang berada dalam konsep. Ini praktikal sebenarnya kerana kehidupan kita bukan minimalis. Manusia ni kita perlukan ruang simpanan, barang tu kena tahan, kabin tu juga kena boleh lasak. Kita ni ada keluarga, ada anak-anak dan sebagainya, mesti kena senang cuci dan sebagainya. Dan tak kurang penting juga ialah aspek keselesaan visual. Ini penting bila mereka bentuk kabin ataupun dalaman kenderaan. Maklumlah majoriti masa kita sebagai pemilik ialah dalam kenderaan. Apapun mereka masih cuba jujur dengan konsep awal, termasuk menawarkan ruang simpanan tengah yang gelongsor keluar daripada bawah center seat tu. Tapi takat itulah saja yang saya nampak yang dapat cuba ambil daripada konsep asal. Pencahayaan adalah ciri penting untuk menghasilkan suasana yang unik dalam kabin moden. Ke arah ini, Kia menghasilkan sistem yang boleh memaparkan 64 warna pilihan dengan 10 tahap pencahayaan dari sangat terang sehingga lembut. Malah sistem pencahayaan kabin ini juga dikaitkan dengan sistem pacuan di mana ia boleh mengikut mod pemanduan yang dipilih serta mood pemandu. Kalau agresif dia mungkin berubah-ubah. Ini kita pernah tengok dalam EQE dan EQS Mercedes-Benz. Ia juga akan berubah jika pemandu melebihi had kelajuan untuk menarik perhatian dan meningkatkan ketangkasan minda pemandu. Untuk bila saya pandu EQE dan EQS tu, ada kala benda tu menjadi distraction atau mencuri perhatian kita terlalu banyak. Tapi ia juga sebab dia bila berubah-ubah, kalau kita mengantuk dia nanti jadi macam lain-lain berubah-ubah, dia membantu jugalah untuk mengekalkan mungkin kecerdasan kita. But that is subjektif lah aku rasa.
Secara keseluruhan, reka bentuk kabin adalah kemas dan mudah diterima dan masih lagi agak konvensional. Saya kira ini pentinglah untuk memenuhi kehendak dan keperluan demografik pembeli sebuah SUV keluarga macam ni. Kesimpulannya, aku rasa Kia EV5 ni adalah satu reka bentuk ataupun gaya reka bentuk baru daripada Kia yang aku rasa akan menjadikan ianya unik dan stand out daripada reka bentuk lain. Sama ada ianya akan menjadi satu reka bentuk yang popular. Kita memerlukan masa lah untuk melihat bagaimana pasaran bertindak ataupun bertindak balas dengan reka bentuk yang ditawarkan oleh Kia ini. Tapi saya nampak dalam alam EV ni ramai juga yang agak berani dan sanggup dan suka untuk mencuba benda-benda baru. So saya rasa ada satu peluang yang bagus untuk Kia dan ini mungkin satu langkah yang menarik yang boleh kita perhatikan untuk melihat bagaimanakah perkembangan pasaran dari segi reka bentuk untuk dalam konsep EV ataupun konsep SUV bersaiz besar untuk keluarga ni. Okey, sampai situ saja video kita kali ini. Kalau boleh macam biasa, tolong share sikit, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan dan juga tekan butang subscribe dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita muat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi, insya-Allah.